Hello, nama saya Bishano. Jadi di video sebelum ni saya ada mengatakan bahawa ada seseorang telah menanyakan soalan yang sangat menarik ya. Jadi di video ni saya akan berkongsilah kepada anda semua apakah soalan itu. Jadi soalan dia ialah, adakah ilmu numerologi ni suatu ramalan? Nah, jadi nak jawapan yang singkat ke nak jawapan yang panjang? Jadi jawapan singkatnya ialah tidak ya, tidak. Dan jawapan yang panjang tu tergantung pada makna ramalan seperti apa yang dimaksudkan orang tu waktu dia tanyakan soalan ni. Jadi definisi ramalan seperti apa yang dimaksudkan dia lah. Tapi kalau saya nak sentuhkan sedikit tentang ilmu numerologi ni, dia macam mana? Okay, sebenarnya ilmu ni berdasarkan kajian yang sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu ya oleh pakar-pakar mathematician, fisis, okay? Contohnya seperti Pythagoras. Jadi ia berdasarkan pemahaman di mana semua yang di sekeliling kita, okay, baik di universe, alam semesta, baik diri kita ataupun sel-sel dalam tubuh diri kita, warna-warna yang di sekeliling kita, hijau ke, putih ke, bunyi-bunyian yang ada, muzik-muzik, jadi huruf-huruf, letters, A, B, C, D ni semua. Jadi ni semua ada nombor yang dapat dikaitkan. Okay? Maknanya semuanya berkaitan dengan nombor lah dan dapat dijelaskan dengan menggunakan nombor. Maksudnya nombor ni seperti sesuatu simbol yang mempunyai makna-makna khusus, okay? Makna-makna yang tersendiri. Jadi bagaimana mereka mencari makna-makna, erti-erti dari nombor ni semua ialah melalui kajian, okay? Melalui perkiraan-perkiraan tertentu, kemudian berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan kejadian-kejadian yang lalu yang pernah berlaku, kemudian mereka cuba cari persamaannya untuk dapatkan pattern-pattern kehidupan lah, corak-corak kehidupan. Okay, sama juga dengan ramalan cuaca, okay, di mana mereka akan cuba mengumpul seberapa banyak data untuk memahami atmosfer lah waktu tu. Okay, terutama seperti perkiraan suhu, okay, temperature, kelembapan, humidity dan juga angin. Okay, dan dengan menggunakan pemahaman-pemahaman ilmu meteorologi ni, mereka akan cuba proseskanlah pemahaman dan perkiraan tu semua untuk mencari persamaan. Kemudian dari situ mereka akan cuba gunakan untuk mereka tentukanlah perubahan atmosfer pada masa depan. Okay. Dan saya akan kasih contoh lain sebab saya ni memang suka kasih contoh yang berkaitan dengan dunia reality lah supaya orang dapat lebih memahami dan untuk melihat kaitannya dengan ilmu-ilmu yang mungkin susah sikit nak terima oleh orang ya. Macam ilmu numerologi. Jadi saya akan cuba kasih contoh yang lain, tapi buat masa ni masanya macam agak dah nak habis ni. Saya kena charge bateri sekejap. Okay. Sebentar lagi saya akan sambung lagi dengan contoh yang kedua. Okay, tunggu ya. Hello, saya Bishano. Jadi saya akan berikan contoh yang kedua ya. So contoh saya yang kedua ialah ilmu seni bina atau ada yang panggilnya sebagai architecture. Jadi orang yang belajar ilmu ni saya akan panggil sebagai arkitek lah ya. Okay, so arkitek ni mesti mereka semua tahu macam nak baca blueprint kan. Atau ada yang panggil blueprint ni sebagai cetak biru plan pembinaan. Dan selalunya blueprint ni disiapkan sebelum sebuah bangunan tu dibina lah. Mereka kena siapkan blueprint ni lebih terdahulu. Dan
Okay, misalkanlah ada dua arkitek ya. Ada arkitek A dan ada arkitek B. Kemudian arkitek A ni dia berikan blueprint tu kepada arkitek B. Mesti arkitek B ni dapat membaca blueprint tu kan? Sebab mereka kan mempelajari ilmu yang sama. Jadi mereka mesti sama-sama akan faham lah makna simbol-simbol yang ada di blueprint tu, atau perkiraan-perkiraannya. Contoh macam bulat maknanya apa, segitiga yang ada pangkah maknanya apa. Tapi kalau blueprint tu dikasih pada orang yang macam saya ni, yang tak belajar ilmu tu, mungkin saya takkan faham langsung lah apa yang ada kat blueprint tu. Segala macam info saya tak dapat nak analyse. Okay, jadi berdasarkan perkiraan-perkiraan dan design-design yang ada kat blueprint tu, seorang arkitek mesti dapat membaca banyak perkara. Okay, seperti sama ada bangunan ni kukuh ke tak, senang roboh ke tak, dia punya tiang tu cukup besar ke tak, cukup banyak ke tak, ataupun berapa berat bangunan ni dapat menampung. Ni semua seorang arkitek mungkin akan tahu hanya dengan melihat blueprint. Tapi kalau macam saya, memang saya tak tahu. Okay, jadi bayangkanlah, okay, sebuah bangunan ni awalnya 2 tingkat. Okay, kalau setelah bangunan ni siap dan kita nak tambah 3 lagi tingkat, boleh ke tak? Seorang arkitek dengan melihat blueprint, mereka akan tahu, oh, tak boleh ni, dia tak boleh nak nampung ni kalau tambah 3 tingkat. Okay, akan roboh. Atau mungkin boleh ni, masih boleh. Okay, dan mereka menganalise tu berdasarkan ilmu pengetahuan mereka, berdasarkan perkiraan-perkiraan mereka, pengalaman-pengalaman, dan juga case study sebelum ni, juga berdasarkan kejadian-kejadian keruntuhan sebelum ni. Okay, jadi berasaskan dengan semua ni, mereka akan menentukanlah sama ada boleh ke, tak boleh ke, roboh ke, tak ke. Jadi, adakah ini juga dianggap satu ramalan? Sebab mereka boleh katakan, oh, akan roboh. Oh, tak boleh ni, jangan teruskan. Kalau nak juga roboh ni. Jadi, adakah tu satu ramalan? Adakah tu dianggap satu ramalan? Nah, sebab tu saya katakan tadi di awal, tergantung pada makna ramalan yang dimaksudkan orang tu. Okey. Jadi untuk soalan yang ini, adakah ini dianggap satu ramalan? Tidak. Tidak kan? Sebab ia bukan seperti ramalan nujum pak belalang. Kerana ia berdasarkan kajian, pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian sebelumnya untuk mereka buat kesimpulannya. Okey. Jadi seperti itu jugalah ilmu numerologi. Okay, jadi sebab tu saya katakan jawapan singkatnya ialah tidak. Kalau jawapan panjangnya memang panjanglah untuk saya huraikan. Jadi sebab tu saya harus kasih contoh yang ada berdasarkan ilmu di dunia nyata supaya dapat mudah diproses dan difahamkan. Okay, jadi sampai di sini je untuk video saya. Saya harap anda dapat fahamlah maksud saya tu. Sebab kalau saya nak jelaskan memang agak dalam ya. Tapi buat masa ni sampai di sini je. Mungkin lain kali saya akan buat video untuk mengajarkan bagaimana kita nak menghitung tanggal lahir kita tu. Okay, terima kasih. Bye bye.